السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara penerbit bersama Hadi Syarudin, saya pendengar yang dimuliakan Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung kembali kuliah tafsir kita muka ayat ke-10, 11 dan 12 daripada surah Al-Mu'min ataupun surah Ghafir. Iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru yunadawna lamaqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum iz tud'auna ilal imani fatakfurun. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. Sungguhnya orang-orang kafir diserukan kepada mereka pada hari kiamat, sungguhnya kebencian Allah kepadamu lebih besar daripada kebencianmu pada dirimu sendiri, kerana kamu pernah diseru untuk beriman tapi kamu kafir. Mereka menjawab, Ya Tuhan kami, Engkau telah matikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah satu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Dan demikian itu kerana kamu kafir apabila Allah SWT sahaja yang disembah, dan kamu percaya apabila Allah dipersekutukan. Maka keputusan sekarang ini adalah milik Allah SWT yang maha tinggi lagi maha besar. Allah firman memberitahu keadaan orang-orang kafir, bahawa di kiamat nanti mereka berada di tengah-tengah api neraka yang menyala-nyala. Mereka merasakan azab. Tidak ada seorang pun yang akan sanggup bertahan dalam kepedihan kedahsyatan azab itu. Kerana itu mereka membenci diri mereka, marahinya, menyumpah-nyumpah dengan begitu hebat sekali kerana perbuatan buruk yang mereka kerjakan di dunia dahulu mengakibatkan hari ini natijah diterima. Jadi para malaikat memberitahu kepada mereka seraya menyeru dengan lantang bahawa Allah membenci kamu terhadap apa yang telah kamu lakukan di dunia dahulu. Ketika dia seru, dia aju keimanan itu pada kamu, kamu ingkar. Kebencian Allah itu ternyata lebih besar daripada rasa tidak senang kamu kepada diri kamu sendiri. Jadi lamaqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum ni, sungguhnya kebencian Allah lebih besar daripada kebencianmu pada dirimu sendiri, kerana kamu pernah diseru untuk beriman, kamu kafir. Qatada berkata, kebencian Allah kepada pelaku kesesatan bila diajukan keimanan mereka di dunia lalu mereka mengabaikan, malahan enggan untuk menerima kebaikan keimanan itu. Lebih besar kebencian Allah itu terhadap diri mereka banding dengan kemarahan mereka terhadap diri sendiri waktu melihat azab yang diperuntukkan di akhirat nanti. Ini juga merupakan pandangan oleh Al-Hasan Al-Basri, Mujahid As-Suddi, Dzar bin Ubaidillah Al-Hamdani, Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam dan Ibn Jarir Tabari ridwanullahi alaihim ajma'in. Ini adalah pandangan kebanyakan para ulama ahli tafsir. Jadi Rabbana amatana thnataini wa ahyaytana thnataini ini Al-Thawri meriwayatkan daripada Ibn Ishaq, daripada Abu Al-Ahwas, daripada Ibn Mas'ud, bahawa ayat ini sama dengan ayat yang ke-28 surah Al-Baqarah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Pandangan Ibn Abbas, Al-Dhahak, Qatada dan Abu Malik, bahawa orang-orang kafir ni memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia ketika mereka berada di depan Allah tatkala dinampakkan azab di akhirat itu. Kita selalu dengar surat Sajadah dibacakan, walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Alangkah ngerinya pada hari itu bila kamu lihat orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya di depan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, wahai Tuhan kami telah lihat, Rabbana absarna wa sami'na, kami telah dengar,
farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikanlah kami nak beramal saleh, sungguhnya barulah kami yakin pada waktu ni. Sekarang mau nak yakin? No way. Permintaan ini tidak akan dimakbulkan lagi. Bila mereka melihat, menyaksikan neraka tu langsung, memandang azab dengan hukuman yang berat dalamnya, memohon untuk dikembalikan ke dunia, maka permohonan itu tidak dilayan oleh Allah SWT. Lagi dahsyatnya kedudukan pada hari tersebut dapat kita perhatikan melalui surah Al-An'am ayat ke-27-28. Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nurad wa la nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Dan jika kamu wahai Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka akan berkata, kiranya kami dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami serta menjadi orang beriman, tentulah kamu melihat satu peristiwa yang mengharukan, tapi sebenarnya telah nyata bagi mereka kejahatan mereka lakukan dahulu, yang dahulu disembunyikan. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka dilarang melakukan, dan sungguhnya mereka itu pendusta. Dulu Allah beri pada kamu umur 60 tahun, 70 tahun, satu saat pun kau tak ingat pada Allah, ni kamu nak kembali sekejap, sedetik. Mustahil. Masakan boleh begitu sekali. Ketika telah masuki neraka ni, merasakan azab, melihat belenggu yang disediakan untuk orang ahli neraka ni dengan hukuman malaikat mukul-mukulnya, menangkap pada nawasi, iaitu ada atas bahagian muka seseorang itu, di bahagian ubun-ubunnya, barulah mereka terkejut. Sekali malaikat ditangkap, muslim-muslim sekalian, bukan seorang dua, berpuluh-puluh ditangkap pada ubun-ubunnya, dihembankan ke neraka. Terkejut semua orang melihatnya. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Ya Allah, ayat ni menakutkanlah bagi kita yang faham. Berharap muslim-muslimat sekalian, mereka berteriak dalam neraka itu, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami mengerjakan masalah yang berlainan daripada apa yang kami buat dulu. Apakah kami tidak memanjangkan umur kamu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mahu berfikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami tidak ada bagi orang yang zalim seorang penolong pun. Ini nama dia taswirat fanni. Kekuatan gambaran yang Allah kemukakan ni sampai boleh naik bulu rumah kita, seolah-olah kita merasakan bayangan itu berada di depan kita, wajah-wajah orang menderita itu berada di depan kita. Ini namanya taswir al-fanni, tajsid aswar al-maqru'ah bima huwa la yakhfa 'ala al-absar. Kekuatan Quran ini pada tajsid. Tajsid ni maknanya memberikan kepada gambaran-gambaran ni seolah satu ruh. Kalau digambarkan ayat Quran tentang neraka ni, seolah nampak di depan mata kepala kita, menjeritnya ahli neraka tersebut, seronoknya ahli syurga, dilukiskan dengan satu lukisan, digambarkan imajinasi yang cukup tinggi. Ini namanya ijaz Quran. Satu daripada ijaz Quran yang kata Syekh Qutub, iaitu taswir al-fanni, naqal aswar al-makru'ah biswar al-ma'nawiyah al-mujassadah. Kemampuan untuk kita lihat ayat Quran itu seolah-olah macam dia nampak jelas, terasa. Kalau orang merawung di depan kerana mohon pertolongan tu, kita terasa seolah-olah kita melihatnya. Ini dia kekuatan yang ada pada ayat Quran. Sebab muslim-muslimat ini boleh kat masalah. Dulu kita pernah bincang, orang yang minta dalam neraka ni, minta dikeluarkan, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Mereka berkata, ya Tuhan kami, keluarkan kami daripada neraka ini supaya kami kembali ke dunia. Maka jika kembali juga kepada kafiran, sungguhnya kami adalah orang zalim. Dituju Allah SWT. Lalu Allah akan jawab, tinggallah kamu hina dalam ini, jangan berbicara lagi dengan aku. Allah tak akan layan lagi. Qala khsa'u fiha wa la tukallimu. Diam. Ikhsa' ni maknanya hinalah kamu, duduk diam, jangan layan, jangan cakap dengan aku, tidak akan layan lagi kamu. Jadi dalam ayat yang mulia ni, mereka mohon dengan halus. Pada bahagian mukadimah perkataan Rabbana amatana sanataini, puji Allah pula. Tapi waktu pujian ni sudah berlalu. Dulu kat dunia tak mahu puji. Jadi maksud perkataan mereka ni nak terangkan kuasaan kau ni Allah Maha Agungnya. Kau boleh hidupkan kami 2 kali, matikan kami 2 kali. Dah mati boleh hidup balik semula, dah hidup mati, lepas tu hidup balik semula. Kuasanya kau, nak puji Allah SWT.
Di hujung barulah sebut fahal ila khurujin min sabil, adakah satu jalan untuk kami keluar neraka ni, balik ke dunia, beramal soleh, nanti kami masuk syurga supaya tak tersiksa, terhina di sini. Boleh tak engkau penuhi permohonan kami ni ya Allah? Sungguhnya engkau maha berkuasa, engkau telah hidupkan kami 2 kali, matikan kami 2 kali. Bangunlah kami, beri kepada kami peluang untuk kali ketiga, agar kami melakukan perbuatan yang saleh, tidak seperti yang pernah kami buat dahulu. Jadi permintaan mereka ni diberi jawapan oleh malaikat bahawa tidak ada jalan untuk kalian kembali ke dunia. Lalu dinyatakan di sini alasan mengapa hal itu tidak akan berlaku. Bahawa tabiat kalian ni dulu kat dunia, bila ajak kepada tauhid tak mau ikut, bila ajak kepada syirik berlumba-lumba sekali kalian. Dzalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum wa yushrak bihi tu'minu. Dulu ketika diajak kepada program-program untuk menjati dirikan diri kamu dengan tauhid, kamu tak mau ikut. Tapi kalau program-program yang padanya ada syahwat, ada kegembiraan, ada benda-benda syirik pada Allah Taala, itu yang kamu seronok nak ikut. Muslim-muslimat ini mulia Allah sekalian, kita kena ingat bahawa dalam ilmu akidah ni dibincangkan syirik ni ada 2, satu syirik khafi, satu syirik jali. Pada peluang milikilah kitab yang namanya Indahnya Hidup Bersyariat. Dalam buku Indahnya Hidup Bersyariat ini digambarkan satu persatu proses ibadah itu dengan sempurna. Dalam bab akidah ditunjukkan diagramnya, diberikan gambar rajahnya supaya kita faham pembahagian-pembahagian tersebut agar tidak berlaku dalam diri kita ni syirik khafi. Khafi ni maknanya tersembunyi. Kerana Nabi pernah menyatakan ittaqu syirka fa innahu akhfa min dabibin naml. Jauhlah kamu pada syirik, kerana syirik ini lebih tersembunyi daripada tapak kaki semut. Dan Nabi telah mengajar kita doa, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa na'udzubika mimma la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa na'udzubika mimma la na'lamu. Maksudnya, ya Allah, aku mohon padamu perlindungan, kami mohon perlindungan kepadamu daripada melakukan syirik dalam keadaan kami tahu, dan melakukan syirik dalam keadaan kami tidak tahu. Milikilah kitab Indahnya Hidup Bersyariat ni, muslim-muslimat sekalian, untuk kita memahami pembahagian ibadah, akidah dan pembahagian syirik yang kadang-kadang berlaku pada umat Islam mereka tidak sedar. Jadi Allah gambarkan, walaupun kalian dikembalikan ke dunia, maka begitulah keadaan kalian akan berlaku juga nanti syirik tak pada Allah SWT. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Dan surah Al-An'am penjelasan selanjutnya, walau ruddu, kalau dikembalikan, la'adu, mereka akan kembali balik semula. Kalau dipulangkan ke dunia, mereka akan kembali buat tabiat lama. Limanuhu anhu, apa yang ditegah itu mereka tak akan buat. Wa innahum lakadzibun, mereka ni tak pendusta. Wa innahum lakadzibun. Tengok ayat Allah SWT di sini ada 2 kali taukid. Wa inna, kemudian lakadzibun. Pendusta ni sudah jadi tabiatnya, tidak akan ubah. Kemudian datang firman Allah SWT, fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Maka keputusan sekarang adalah di tangan Allah yang maha tinggi, maha agung. Dialah yang buat keputusan kepada hamba-hambanya. Dia maha adil, dia tidak akan buat zalim. Dia beri petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Dia beri rahmat kepada siapa yang dia kehendaki, mengazab siapa yang dia kehendaki. Tidak ada yang berhak beribadah kepadanya yang benar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Muslim-muslimat ini mulia Allah sekalian, jelas kepada kita sekarang dialog ahli neraka ni Allah Taala tidak pedulikan lagi, tidak layan lagi. Kemudian dia ditutup ayat ni dengan fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Allah Taala ni diberikan sifat ali. Al-ali berkaitan ulu, al-kabir berkaitan yang menunjuk kepada besar, agung. Kenapa di hujung ayat ini Allah gambarkan dengan 2 sifat tersebut? Asmaul husna, minal asma min asma'illahil husna, al-ali al-kabir. Nanti kita lihat dalam kuliah akan datang mengapa ditutup ayat ini dengan 2 sifat Allah SWT yang maha tinggi lagi maha besar, supaya kita faham itulah indah digarap ayat-ayat ini, begitu sempurna redaksi ayatnya. Dan ini satu daripada bab Ijaz Al-Quran. InsyaAllah pekan ini akan kita bentang pada kuliah akan datang. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.